Baik, untuk memahami semua perkara-perkara ini dengan cukup baik, ni kita sebut dua je, sebab kita ni baru mukaddimah, tak masuk cerita lagi. Tak apa dah, kau orang sini tak biasa balik pukul 11. Okey, secara umum bila kita nak bahas benda yang cukup besar, saya nak bagi panduan. Contoh, ada seorang penulis nama dia Howard Gardner. Siapa yang minat buku-buku jenis motivation, buku-buku jenis counselling, tentu biasa dengar seorang penulis yang bernama Howard Gardner. Salah satu tulisan dia yang hebat, Five Minds to Win the Future. 5 jenis bentuk pemikiran untuk memenangi masa depan. Seolah-olah konsep buku tersebut kita harus memahami dengan baik kelima-lima bentuk dan konsep pemikiran ni kalau kita nak hidup dalam dunia masa depan. Yang pertama antaranya dia sebut disiplin mind. Minda akal yang berdisiplin. Okey, satu. Yang kedua synthesizing mind. Synthesizing mind bermaksud mengumpul dan menghimpunkan. Kita kena ada otak dan minda yang suka menghimpun dan mengumpulkan. Yang ketiga creative mind. Minda dan otak yang kreatif. Kreatif ni berbeza dengan inovatif. Kreatif ni kita buat satu benda, kita create satu benda, kita cipta satu benda yang orang sebelum ni tak pernah buat. Yang orang sebelum ni tak pernah buat, kita pemula bagi ciptaan tersebut, tu dipanggil kreatif. Tapi kalau inovatif ni kita tiru hak ada dah. Kita tiru hak orang buat dah tapi lebih baik. Contoh, kalau TV dulu, TV jenis punggung besar dah. Faham dah TV punggung besar zaman kita dulu, besar punggung dia. Lah ni kita jadi inovatif, kita buat TV tu nipis, TV tu curve, TV tu slim. TV ada dah sebelum ni, kita bukan pemula pun. Tapi kita buat dia jadi lebih baik, ini dipanggil inovatif. Tapi kita tak mahu yang inovatif, kita nak yang kreatif. Yang keempat ialah respectful mind, iaitu minda yang menghormati. Yang kelima ialah ethics mind, minda yang beradab, minda yang beretika. Secara mudah, kalau kita nak guna konsep kelima-lima minda ni macam ni, untuk kita faham satu-satu ilmu. Bila pertama sekali kita letak disiplin mind, minda yang berdisiplin, kalau kita nak jadi seorang pengkaji, kita nak jadi seorang pelajar, kita nak jadi seorang pencari ilmu yang baik, kita kena menghimpunkan sejumlah daripada sekecil-kecil sampai sebesar ilmu yang pernah ada dan dilahirkan. Seolah-olah nak bagi mudah, buat pertama disiplin mind ni kita himpun. Contoh ilmu tafsir, contoh ilmu hadis, contoh ilmu tauhid, contoh ilmu fiqh, contoh ilmu bahasa Arab, contoh ilmu sejarah, contoh ilmu perbandingan agama, contoh ilmu ideologi, contoh ilmu komputer, contoh ilmu seni, hiburan dan sebagainya. Segala jenak maknika ilmu tu kita senarai, kita himpun dulu. Yang kedua synthesizing. Synthesizing ni kita himpun, kemudian kita analisis. Daripada bahasan pertama tafsir ni, apa ilmu yang keluar daripada tafsir? Ada jenis-jenis tafsirnya. Tafsir bil ma'sur, tafsir bil mangkul. Ada pula kena nak belajar tafsir ni kena mengaji nuzul Quran, kena mengaji asbabun nuzul, kena mengaji ilmu tafsir tu, kena mengaji ilmu qiraat, kena mengaji ilmu taksim, ilmu aksam dan sebagainya. Apa perkara yang berkaitan untuk faham Quran dan terarah kepada ilmu tafsir, kita buka habis. Hadis pun sama. Cerita pasal hadis, buka. Apakah ilmu yang duduk bawah ilmu hadis? Bab fiqh, bab tauhid, kita buka ilmu yang ada bawah ilmu tauhid. Okey, bila kita dah ada yang kedua ni, kita kena jadi kreatif. Bila kita faham hampir keseluruhan ni, tak ada orang boleh faham seluruh, tapi setakat kemampuan yang kita buat, kalau kita betul-betul nak dan dahaga ilmu, insya-Allah kita mampu buat dia. Kreatif ni bila kita bercakap satu-satu benda, dia tak akan tersasar pada bias apa yang kita pegang. Contoh,
Macam Howard Gardner sebut, my former discipline is a psychology and it to educate me to think like a psychologist. Secara formal, secara biasa, aku ni ambil bidang apa? Psikologi. Dan bila aku ambil bidang psikologi, cara dan bentuk aku berfikir dan bercakap pada satu-satu benda dan ilmu pun gaya orang psikologi lah. Contoh dengan bahasa mudah, kalau nak bercakap tafsir pun dia akan jadi bias pada ilmu yang kita ambil. Kita nak bercakap hadis pun dia jadi bias terlekat dengan ilmu psikologi kita. Jadi kalau gitu tak mendatangkan apa-apa. Yang ni kita tak mau jadi bias. Bila kita cakap tafsir, memang betul-betul tumpu pada tafsir. Memang kita cakap hadis, tumpu pada hadis. Kita cakap fiqh, tumpu pada fiqh, tidak bias atas kita kata apa, taklukan ilmu kita atau satu-satu bidang yang kita ambil. Baik, inilah bentuk kreatif, senang. Bila kita nak cari, hubungkan dengan mana-mana, senang kita nak bertindak. Bila orang nak bercakap hak sejarah, terus kita pergi bab sejarah dan melupakan hak lain buat sementara waktu. Respectful mind. Respectful mind ni ialah minda yang menghargai dan menghormati pandangan dan pendapat orang lain. Walaupun hari ini kita nak kata kita paling betul, hujah kita paling kuat, dalil kita paling bernas, tetapi tidak mungkin untuk kita menolak manusia itu berpandangan dan berpendapat. Kita berasa kita betul, biarlah. Kita dengar pandangan dan pendapat orang lain, respect pada pandangan dan pendapat orang lain. Biarpun pendapat orang lain itu mungkin betul, mungkin salah. Sebab kita faham. Kita faham apa? Sifat manusia tak sama. Sebab sifat manusia tak sama, itulah yang adanya perbezaan pandangan dan pendapat. Kita perlu lihat pada batang tubuh seseorang. Antara kita dengan dia punya ilmu yang berbeza. Antara kita dengan dia punya bidang yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai kemahiran yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai pengalaman hidup yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai guru-guru yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai murid-murid yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai minat-minat dan kecenderungan yang berbeza. Bila semua bentuk perbezaan itu ada, mestilah ada perbezaan pandangan dan juga pendapat. Jadi dia pun nak menyuarakan hak dia. Biar dulu betul atau salah, respect pada pandangan dan hormat pada orang lain. Lepas ni kita boleh bincanglah. Hak hang sebut tu betul lah pendapat, tapi salah. Di mana penilaian dia? Yang terakhir sekali. Dalam banyak-banyak, ni pendapat saya, ni pendapat tuan, ni pendapat tuan, ni pendapat tuan. Bila kita kumpul, lihat kepada dalil-dalil bukti dan hujah, lebih nak rasa betul hak ni. Jadi kita tak tolak pendapat tuan-tuan, kita hormat, tapi kita tak terima. Beza menolak dan menghormati pendapat. Menghormati kita dengar dulu, menolak kita tak mau pakai pendapat tadi. Bukan kata tak dengar langsung. Jadi bila anda melalui benda ni, insya-Allah kita akan selamat dan kita lebih disenangi oleh orang ramai dan masyarakat. Okey. Berbalik kepada kes ni, kita pergi kepada beberapa perkara. Secara asaslah, kita nak sebut dunia akhir zaman secara umum ni luas sangat. Dalam Al-Quran ada cerita, dalam hadis ada cerita. Tapi malam ni, untuk pertemuan pertama, saya nak bagi beberapa prinsip yang menjadi asas sistem kedajalan ini. Otomatik bila kita nak berbicara akhir zaman, akan keluar nama-nama seperti Dajjal, akan keluar nama-nama seperti Nabi Isa, akan keluar nama-nama seperti Al-Mahdi, akan keluar nama-nama seperti Ya'juj Ma'juj, akan keluar nama-nama seperti Khidir dan sebagainya. Tapi malam ni, sebab kita nak jaga akidah kita, jangan bagi terpeleot, jangan bagi tersesat, jangan bagi terseleweng, kita sebut antara beberapa prinsip asas-asas sistem kedajalan ini. Yang pertama, basic asas Dajjal ni, dia akan menerapkan 3 konteks. Pertama kita sebut Zionisme, Zionis. Yang kedua materialisme, material, kebendaan. Yang ketiga etisme, menafi dan menolak kewujudan Tuhan. Ni 3 asas. Baik. Prinsip yang pertama yang saya nak sebut ialah toleransi syirik yang membunuh al-bara'.
Toleransi syirik yang membunuh al-bara'. Apa al-bara' tadi? Hak Nabi Ibrahim kata, inni bari'um mimma ta'budu. Aku berlepas diri. Kita jangan campur, hendak melepaskan diri kita kena keluar bila ada berlaku dalam akidah toleransi syirik. Bila berlaku dalam fiqh atau perundangan toleransi syirik. Bila berlaku di dalam adab, etika dan akhlak toleransi syirik. Sebab ini sudah awal ditolak oleh nabi-nabi sebelum ni yang menolak sifat-sifat kesyirikan. Baik dalam berakidah, baik dalam sistem perundangan, baik dalam adab, etika dan akhlak. Sekarang ni, bila kita bermain dengan toleransi syirik, pernah atau tidak anda mendengar tentang pluralisme agama? Pluralism. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pluralisme agama? Pluralisme agama ini ialah seolah-olah kita menyatakan bahawa kesemua agama yang ada, kesemua agama yang wujud dalam dunia ni, kalau kata 13 agama, 13 ni lah. Kalau kata 20 agama, 20 ni lah. Semuanya sama dan setara. Tak ada lebih agama hang daripada agama aku, tak ada lebih kurang agama aku daripada agama kamu. Sama, setara, neutral semua. Boleh terima ke tak? Agak-agak boleh terima ke tak? Islam sama je dengan Hindu, Kristian sama je dengan Yahudi, Sikh sama je dengan Buddha, dan hampir semua ni sama, tak lebih tak kurang tu. Boleh terima ke tak? Anda sendiri ada jawapan. Anda tak mampu nak menerima toleransi syirik seperti ini. Pasal apa kita bersungguh-sungguh menolak pluralisme dalam agama? Sebab di antara bentuk-bentuk dan penyelewengan-penyelewengan akidah tentang konsep ketuhanan sememangnya berlaku dalam agama-agama lain. Ada agama yang konsepnya menyembah berhala. Di sini ada berlaku kesyirikan. Ada konsep-konsep agama yang bermain dengan isu Trinity, 3 in 1, 3 dalam 1. Ini juga boleh mendatangkan kesyirikan. Bagaimana kita boleh menyatakan bahawa agama kita sama dalam bentuk ketuhanan tadi, sama seperti mereka, tidak lebih dan tidak kurang? Ini bukan soal kita nak menuduh agama tu bagus, agama ni tak bagus, agama ni salah atau agama ni tak salah. Kita cuma menyatakan pendirian dan kebenaran.